18. Yes, sir. Given the foci, okay, dia bagi dua foci, negatif 16, negatif 10. Length of major axis is 10 units. Okay. Find the equation of the ellipse and sketch the ellipse. Baik. So, bagi soalan ni, soalan chapter 4 lah. Okay, soalan chapter 4 ni biasanya saya akan mulakan, majority lah, mulakan dengan sketching. So, apa yang saya akan buat adalah saya akan plot point negatif 16 dan negatif 10. So, kita try sketch biasa-biasa je lah. Tak payahlah cantik sangat pun. So, kita tengok macam mana negatif 16. So, katakan ini sini negatif 1. So, katakan 6 ke atas ni. Okay, ni negatif 1. Ini 6. So, 1 point dekat situ. And then negatif 10. So, negatif 10 kat sini lah. Okay, so itu adalah foci. Baik, so bila kita tahu foci dia macam ni, okay, bermaksud dia adalah vertical ellipse. Straight away kita boleh tahu dia adalah vertical ellipse. Sebab kamu kena ingat basic dia, foci mesti berada pada major axis ataupun yang panjang. Okay, yang garisan panjang tu. Okay, so dia macam ni lah. Ini untuk horizontal ellipse. Kalau foci dia macam ni, okay, foci dia menegak macam ni. So, maksudnya ini adalah vertical ellipse. Okay. So, di sini kita akan straight away tahu bahawa dia adalah vertical ellipse. Macam ni lah lebih kurang. Okay. So, ini adalah major axis. Yang ini adalah major axis. Yang di sini akan jadi minor axis. So, sekarang ni kita boleh tahu dah kita punya center tu. Straight away kita boleh tahu kita punya center. Macam mana nak tahu? Baik. Daripada foci ni, foci kepada foci, jarak dia berapa? 6. Okay, jarak dia 6. So, foci dibagi 2. Bagi 2 maksudnya sini akan jadi berapa? 3 kan? 3. So, dia punya center sekarang akan jadi apa? Negatif 1, 3. Okay. Saya ulang lagi sekali. Ini jarak dia adalah 6. So, bila bahagi 2, okay, bagi 2 sebab kita nak cari center, 3 lah. Okay, so maksudnya sini akan jadi center dia negatif 1, 3. Kemudian, ni soalan nombor 18. Kemudian dia bagi tahu apa lagi? Length of major axis is 10 unit. So, panjang daripada hujung ni ke hujung ni adalah 10 unit. Okay, 10 unit. Kalau bahagi 2, maksudnya 5 unit. Daripada center, 5 unit. So, kita boleh tahulah vertex dekat atas ni berapa nilai dia. Vertex dekat bawah ni berapa nilai dia. Okay, berapa point dia. So, 5 unit daripada center. So, kita tengok. 5 unit daripada center. Ini akan jadi berapa tadi? 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, sini akan jadi negatif 1. Negatif 1. 8. Okay, ini vertex yang pertama. Vertex yang kedua. Okay, vertex yang kedua. Turun 5 unit juga. So, 3, 2, 1, 0. Okay, ini baru 3 unit bergerak. Negatif 1, negatif 2. So, maksudnya dia akan jadi negatif 1, negatif 2. So, itu vertex yang kedua. So, kita punya apa nama ni, formula akan jadi macam mana? Dia akan jadi x minus 1. So, jadi x plus 1. Ini square over a square. Plus y minus 3 square over b square. Sama dengan 1. Baik, ini adalah vertical ellipse. Bermaksud yang ini lagi besar. Okay. B ni lagi besar daripada A.
Okay, yang ini kecil lah. So, yang B ni kita dah tahu dah. Okay, B ni nilai dia adalah sama dengan 5 tadi. Okay, B sama dengan 5 sebab panjang length of major axis ni adalah 10. Okay, length of major axis ni adalah 10. So, bagi 2 tu 5 lah. So, B kita sekarang adalah sama dengan 5. Okay. C kita dah tahu juga. C kita adalah sama dengan 3 tadi kita kira. So, B square adalah sama dengan 25. C square adalah sama dengan 9. So, rumus untuk cari foci itu adalah C square. Ini yang besar tolak yang kecil. Yang besar sekarang adalah B square minus A square. Okay. B lagi besar daripada A tu. So, C square tadi adalah 9. B square adalah 25. A square yang kita nak cari. So, A square adalah sama dengan 25 tolak 9 sama dengan berapa 25 tolak 9? 16 kah? 16. 16. Okay. So, sekarang ni kita dah tahulah kita punya equation. Okay, so kita punya equation akan jadi x plus 1 square over 16 plus y minus 3 square over 25. Okay, equals to 1. Kemudian dia minta kita sketch. So, ini saya buat lakaran awal. So, bila sketch, kamu buat elok-elok lah. Okay, kamu buat elok-elok. Yang ni boleh padam. Okay, kemudian kamu kena labelkan. Center ni kita kena tulis negatif 1, 3. Negatif 1, 3. Kemudian kita kena labelkan V3, V4. Kemudian F juga. Okay, dia punya foci. Foci ni kita salin balik lah. Dia dah bagi dah sebenarnya tadi kan. Negatif 1, 0. Labelkan saja. F1, F2, negatif 1, 6. Okay, ini pun kena label. Ini berapa ni agak-agak kamu? Cuba teka. Dia adalah 3 kat sini. Okay. Kemudian A dia 4. Okey, 4 maksudnya dia bergerak ke kanan 4 unit. So, ini negatif 1, 2, 3, 4. So, 4, 3. Okey. Kemudian yang sebelah sana dia akan jadi berapa? Okey, V4 ni dia akan jadi berapa? Y koordinat dia still sama 3. Cuma ini akan jadi negatif 5 lah. Dia bergerak 4 unit ke kiri. So, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Okey. So, selesailah untuk soalan nombor 18. Kamu kena sketch elok-elok sikit lah. Baik. So, itulah soalan nombor 18. Tengok sikit jawapan dia. Betul ke tidak ni? X tambah 1 per 16. Y tolak 3. Kuasa 2 per 25. Okey, betul. Baik. Soalan lain? 18 dah siap. 22 boleh buat? Boleh ke? 22 boleh. Okey, so sekarang ni kita akan masuk kepada parabola. Nombor 23 boleh buat ke? D ke? 23D. 23D vertex dia dekat 0, 0. Okay, so saya akan lakar sikit lah. Soalan ni adakah dia minta lakar? Tak ada kan, dia minta equation saja. So vertex dia adalah dekat 0, 0. Okay, kemudian directrix dia line Y sama dengan negatif 8. So, bagi yang tak tahu ataupun tak fasih lagi, Y sama dengan negatif 8 ni dekat sini lah. Ni Y sama dengan negatif 8. Ini Y sama dengan 1. Y sama dengan 2. Y sama dengan 3 macam tu. So, ini Y sama dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 2. And so on lah. Kalau yang menegak ni, vertikal ni, ini X sama dengan 1. Sini X sama dengan 2. Sini X sama dengan 3. Belah sini X sama dengan
negatif 1, X sama dengan negatif 2, macam tu. X sama dengan negatif 3 and so on. So, Y sama dengan negatif 8. Okay, kalau saya letak ni, dia akan jadi kat sini lah. Directrix kan? So, dia akan jadi macam ni. Okay, line of directrix adalah, kalau tak silap saya, dia garis putus-putus. Okay. Garis putus-putus ke garis straight dalam lecture putus-putus Okay. Yeah. So ini Y sama dengan negatif 8. So di sini adalah vertex dia. So bila kamu nampak macam ni, ingat ini macam cermin. So meaning that sinilah kita punya mangkuk tu. Okay. Mangkuk tu macam tu. So kalau mangkuk dia macam ni, line of directrix dia kat sini. Kalau mangkuk dia macam ni, line of directrix dia kat sini. Kalau macam ni, line of directrix dia kat sini. Okay. So ini dia akan jadi macam ni. Okay. So sekarang ni jarak ni adalah 8. Okay. Jarak dia 8. Distance So meaning that jarak yang sama akan jadi dia punya fokus. So sini adalah fokus. So dia akan jadi 8 fokus dia. So kita punya formula. Okay, kita punya formula untuk case ni, dia mangkuk macam tu, dia macam ni. So ini adalah graf kuadratik. Kalau kamu tak perlu hafal ini graf kuadratik senyum kan. So graf kuadratik senyum, rumus dia adalah y equals y square. Kita tambah 4pi kat depan. Kemudian vertex dia dekat 0, 0. So tak ada masalah yang ni. Okay, boleh gunakan terus. Kalau vertex dia bukan dekat 0, 0, katakan 1, 2, dia punya formula akan jadi y tolak 2 sama dengan x tolak 1 kuasa 2 tambah 4pi kat depan. Jadilah dia parabola macam tu. Itu kalau vertex dia bukan dekat 0, 0. So memandangkan soalan kita ni vertex dia dekat 0, 0. Ini adalah general formula dia. Kemudian yang jarak di antara vertex dengan fokus ni, yang 8 ni, ataupun jarak di antara vertex dengan line of directrix, 8 juga, itu adalah nilai pi dia. Okay, itu adalah nilai pi dia. So 4 darab 8, y sama dengan x square. So dia akan jadilah berapa? 32 y sama dengan x square. Okay, so itu je lah jawapan dia. Simple je untuk parabola ni. Kita tengok betul tak? 23. Jawapan dia untuk D, tu x square sama dengan 32y. Selesai. Okay, selesai. Biasanya yang square tu dia letak sebelah kanan lah. Okay, yang square tu biasanya letak sebelah kanan. Sebelah kiri. So kalau y yang kuasa 2, kita letak y kuasa 2 tu sebelah kiri. Dia sama je dua-dua yang betul. Cuma lebih cantiknya adalah yang kuasa 2 tu kita letak sebelah kiri. So kita tahulah itu adalah parabola. So selesai soalan nombor 23. So macam mana parabola okey ke? Setakat ni okey jugalah, sir. Parabola yang paling senang kot saya rasa. So untuk besok, hari Isnin lah. Hari Isnin ni saya nak kamu try buat soalan nombor 24, 25 sampai 27 tu sebagai soalan tutur. Okey, 24, 25, 26, 27. Okey, sekejap je tu. Kalau kamu dah fasih buat, sekejap je 4 soalan ni. Kemudian bila dah habis bincang parabola tu, saya akan bagi kamu tengok video teruslah untuk chapter 5, iaitu vektor. Okey, hari Isnin tu lah. So sebelum kita pergi tajuk vektor ni, ada apa-apa nak tanya? Elips ataupun parabola?
Parabola. Parabola senang je. Tak perlu hafal pun semua ni. Okay, asalkan kamu ingat dia punya basic shape. Okay. Tak perlu hafal lah. So, yang ni kalau yang ni basic dia adalah x square. Kejap. Ni basic dia adalah x square sama dengan y tu. So bentuk dia adalah senyum tu. Sebab tu dia open upward. Open upward tu maksudnya ni mangkuk ni dia buka ke mana, dia open ke mana. Mangkuk tu open ke atas. Yang ini x square juga, cuma dia ada negatif. So ini sebenarnya adalah kalau kita belajar dulu y equals to negative x square, dia masam. Sebab tu dia open downward, dia ke bawah. Kalau yang atas ni, ini basic dia adalah y square sama dengan x. So bila dia positif, dia opens to the right ataupun dia macam ni. Okay, sebab tu dia opens to the right. So kalau negatif, y square sama dengan negative x square ni, y square sama dengan negative x ni, dia opens to the left. Terbalik lah, ni macam tu. So ini adalah dia punya basic function dan basic graph. Dia ada yang tolak H, tolak K ni sebab vertex dia mungkin bukan dekat 0,0. Kalau contoh yang soalan ni, vertex dia dekat 0,0. Okay, vertex dia dekat 0,0. Origin, origin 0,0. Kalau bukan dekat 0,0, kita kena tolak lah. Kita kena buat macam ni. Okay, tolakkan dia. Simple je, parabola. So, kamu tak perlu hafal lah. Fokus ni H plus P K lah, H minus PK, tak perlu hafal lah. Okay, kita guna konsep jarak sahaja. Dan juga basic shape ni, kalau kamu ingat, tak ada masalah basic shape ni. So, macam mana? Okay ke? Agak-agak parabola. Agak-agak sekarang okey je rasa. Simple je, dia sikit je. Dia ada directrix, dia ada focus, dia ada vertex, itu je. Vertices, kalau vertex tu lebih daripada 2, dia plural, jadi vertices. Kalau satu, vertex. So foci tu untuk lebih satu, macam ellipse, ini jadi focus lah. Focus nama dia. So itu je sebenarnya chapter 4.